Mai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teruskan menonton 999 15 Jun 2021. Sebuah perkampungan pendatang asing tanpa izin atau parti dikesan telah wujud sejak 5 tahun lalu. Bekalan air dan elektrik disambung secara haram. Malah turut tersedia sebuah meja khas untuk tujuan perjudian. Ikuti serbuan Jabatan Imigresen Malaysia baru-baru ini di Cyberjaya. Tempat tinggal yang ditempatkan untuk organisasi asing yang disediakan oleh majikan-majikan ini agak tidak sesuai. Sebuah perkampungan pendatang asing tanpa izin parti di Cyberjaya berjaya dibongkar pasukan Jabatan Imigresen Malaysia. Bermula daripada rumah kongsi, setelah 5 tahun pendapatan haram ini bertukar menjadi lubuk warga asing. Ada yang mempunyai dokumen, kad pelarian UNHCR dan ada juga yang tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan yang sah. Operasi jam 11 malam turut dianggotai beberapa agensi lain termasuk Polis Diraja Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Mai. Kawasan belukar di sekitar penempatan ini dipercayai sering menjadi lokasi persembunyian parti ketika serbuan pihak berkuasa. Dalam. Ini gaya ni nak lari kepung tu. Sekali sembunyi pakai baju hijau. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati bekalan elektrik dan air disambung secara haram bagi kegunaan harian lebih 200 penduduk. Keadaan penempatan yang kotor tanpa sistem kumbahan dan perparitan juga dilihat mampu menyebabkan penularan jangkitan wabak. Lebih mengejutkan, ruang dipercayai untuk aktiviti perjudian turut dikesan. Pihak imigresen percaya ruang judi dan gerai makan digunakan parti untuk berkumpul sekaligus melanggar prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sesuai saya kata tadi, dia ada daripada 1 sampai 50. Jadi kita estimatekan kalau satu bilik 2 orang pun dah ada 100. Itu yang kawasan sini saja. Dalam kawasan yang kompak macam ni. Dalam operasi ini, seramai 202 orang warga asing diperiksa dan 46 daripadanya dibebaskan kerana mempunyai dokumen lengkap. Manakala 146 warga asing yang ditahan tiada dokumen pengenalan diri, salah guna pas lawatan sosial dan tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Bagi kesalahan majikan yang menggaji parti, kes diserahkan kepada Jabatan Tenaga Kerja untuk siasatan mengikut Akta 446 Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990. Lepas tu peraturan kalau kita tengok katil tak ada. Yang kedua tilam tak ada. Kalau ada pun nipis seperti 3 apa ni kan kita sekian. Terus 4. Datang Malaysia? Lalu depan ke belakang? Depan bos. Lalu depan. Saya ada paspor bos. Masih hidup lah. Masih hidup lagi? Masih hidup lagi. Tapi permitnya di? Permit kerja di Johor? Kenapa boleh sampai ke sini? Toke mesti marin lah. Toke suruh mana pun boleh. Ini bukan ini construction. Construction 1,600. Ini plantation.
Menurut Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Datuk Indra Hairul Zaimi Daud, pihaknya mengambil berat isu majikan yang masih bertegil menggaji parti. Sehingga Mei tahun ini, 130 majikan telah dikenakan tindakan dan denda keseluruhan mencecah sehingga 3.2 juta ringgit. Kita lihat di belakang sana, keadaan kediaman ini begitu teruk sekali. Keadaannya amat kotor, tanpa sistem kumbahan dan pemparitan. Kita lihat air mengalir keluar daripada tandas, mengalir ke tempat kediaman. Elektrik disambung dengan cara yang tidak sah dan bekalan air juga diperolehi secara sambungan yang tidak sah. Mereka mandi, mereka makan dan mereka tidur di dalam satu tempat yang amat kotor, yang mana tempat ini berpotensi besar untuk menjadi tempat merebaknya COVID-19. Sebab itu kalau kita merujuk pada laporan Ketua Pengarah Kesihatan kita setiap hari, dilaporkan bahawa kluster yang paling tinggi ialah di tempat kerja. Dan kami percaya ini ialah salah satu daripada punca. Operasi yang diselaraskan Pasukan Tindak Cepat atau QRT Jabatan Imigresen turut disertai seramai 162 anggota daripada pelbagai agensi. Kesemua 146 tahanan parti dibawa ke Jabatan Imigresen Putrajaya bagi menjalani ujian COVID-19 sebelum dihantar ke Depo Tahanan Imigresen Semenyih untuk tindakan lanjut. Laporan Haris Farouk Alex 999. Nama di dokumen perjalanan berbeza dengan nama individu di dalam kereta. Itulah helah yang dibongkar pasukan polis IPD Kuala Muda di sekatan jalan raya yang membabitkan warga tempatan membawa warga asing. Taktik itu dikesan ketika pemeriksaan di laluan tikus berhampiran Jambatan Merdeka, Sempadan, Kuala Muda dan Pulau Pinang. Polis berjaya mengesan taktik terbaru seorang individu cuba meletakkan nama orang lain di dalam surat perjalanan. Sebaliknya yang berada di dalam kenderaan adalah individu yang berbeza. Perbuatan itu dikesan menerusi sekatan jalan raya SJR dan pemeriksaan di laluan tikus berhampiran Jambatan Merdeka, Sempadan, Kuala Muda dan Pulau Pinang membabitkan individu rakyat tempatan yang membawa pekerja warga asing. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Azli Abu Shah, hasil pemeriksaan pada surat kebenaran polis yang dipamerkan hanya satu nama yang betul. So apabila kita periksa, bagi contoh satu tu surat tu ada 3 nama, yang kita dapat MO baru hanya satu nama saja yang berkaitan. Yang 2 lagi ni adalah orang yang tidak berkaitan yang dibawa untuk ambil kesempatan menumpang dalam kenderaan tu untuk kereta negeri. Dia ambil kesempatan. Nama orang lain yang naik. Dengan harapan pihak polis atau penguatkuasa tidak meriksa dengan detail lah. So ini yang kita kesan. Susulan itu 3 warga asing ditahan kerana tidak mempunyai kebenaran rentas negeri manakala majikannya turut dikenakan tindakan. Terdahulu, Azli mengadakan pemeriksaan di sekatan jalan raya dan laluan tikus di Tikam Batu. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP, sebanyak 130 kompaun telah dikeluarkan di kawasan Kuala Muda. Sepanjang PKP 3.0, sebanyak 15 pasukan pemantau COVID dari Ibu Pejabat Polis IPD Kuala Muda yang membabitkan seramai 60 anggota ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan rondaan bagi memastikan orang ramai mematuhi SOP yang ditetapkan. Polis mengesahkan 2 individu telah pun ditahan untuk membantu siasatan kes penderaan kanak-kanak berusia 20 dan 21 bulan di sebuah taska. Mangsa dipercayai anak kepada Barisan Hadapan yang kini bertugas di sebuah hospital di Selangor. Wartawan Syahira Azhar mendapatkan perincian kes bersama Ketua Polis Selangor, Datuk Arjunaidi Muhammad.
Dikala petugas barisan hadapan berkorban demi negara yang kian tenat melawan pandemik COVID-19, ada di antara mereka diuji dengan dugaan yang berat. 8 Jun lalu, sepasang suami isteri dikejutkan dengan kesan luka dan lebam pada anaknya yang ditinggalkan di sebuah pusat asuhan yang terletak di kawasan sebuah hospital di Selangor. Berusia hampir 2 tahun, mangsa dipercayai dipukul di bahagian kaki dan kepala oleh pengasuh yang bertugas. Dalam kes ni, ibu kepada kanak-kanak yang berkenaan yang juga merupakan frontliner petugas di hospital tersebut telah mendapati bahawa anaknya terdapat kesan luka dan lebam. Jadi disebabkan perkara tersebut, dia telah cuba untuk menyiasat dan mendapatkan bukti-bukti. Dan hasilnya daripada CCTV mendapati bahawa anaknya telah dipukul oleh pengasuh ataupun petugas di taska yang berkenaan. Hasil siasatan rakaman kamera litar tertutup CCTV, pihak polis mengesahkan terdapat seorang lagi kanak-kanak yang berusia 1 tahun 9 bulan yang menjadi mangsa penderaan di taska yang sama pada 3 Jun lalu. Mangsa dipercayai telah dipukul di bahagian kaki dan kepala menggunakan bantal. Kedua-dua mangsa dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut. Daripada semakan video yang ada, dapati kanak-kanak tu dipukul menggunakan bantal, tangan dan sebagainya lah. Jadi tidak ada senjata serius ataupun senjata berbahaya yang digunakan. Tetapi akibatnya seperti kanak-kanak yang report yang pertama tu masih mendatangkan kesan lebam dan luka pada kanak-kanak tersebut. Kedua-dua suspek merupakan adik-beradik berumur lingkungan 20-an dan telah bertugas di taska ini sejak 2 tahun lalu. Mereka ni akan dituduh di mahkamah bergantung pada keputusan yang akan dibuat, dan sekiranya disabit kesalahan, dia boleh dikenakan denda RM20,000 atau tempoh penjara selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-dua sekali. Susulan daripada kes kejadian dera anak petugas barisan hadapan ini, pihak polis telah menahan 2 pengasuh yang bekerja di taska berkenaan dan turut merampas sebiji bantal dan beberapa peralatan lain bagi membantu siasatan. Baru-baru ini tular di media sosial rakaman memaparkan pengasas produk kosmetik yang didakwa membuat paparan secara langsung di media sosial yang mengandungi komunikasi lucah dan ambang seksual bersama 2 kanak-kanak bawah umur. Malah, pelaku turut mempertontonkan cara menghisap rokok elektronik kepada remaja berkenaan ketika sesi live yang mencecah hampir 4,000 tontonan. Sebagai penjaga, ibu bapa ni, dia kena ada kawalan penggunaan macam gadget-gadget, terutama bagi yang sekolah rendah kan. Jadi boleh hadlah masa penggunaan gadget-gadget ini kan. Malam-malam maknanya kena ada kontrol di situ. Jadi anak-anak ni tidaklah sebebasnya. Tapi perkara yang berlaku ini tak patut. Dan dia sangat sedih sebab yang buatnya orang dewasa. Yang kita sebagai orang dewasa ni yang sepatutnya membimbing anak-anak ini. Bukannya kita sebagai orang tua, sebagai dewasa ni memberikan satu contoh yang tidak elok ataupun contoh yang negatif kepada anak-anak ini. Kerana anak-anak ini dia punya minda dia sangat suci bersih. Jadi bila kita orang dewasa memberikan gambaran yang negatif, gambaran yang tak elok, minda dia
akan terpengaruh. Dia tak tahu mana baik mana buruk. Dia masih kanak-kanak. Jadi kita sewajarnya memberi contoh dan teladan yang terbaik untuk anak-anak ini. Kelakuan itu dipercayai mampu mengakibatkan kesan buruk terhadap kanak-kanak yang menonton. Dan isu ini juga menimbulkan persoalan sejauh manakah ibu bapa perlu memantau aktiviti anak-anak mereka di media sosial agar perkara seperti ini dapat dielakkan. 999 mendapatkan pandangan pakar psikologi Dr. Shazli Izzat Ghazali berkenaan isu ini. Okey, kalau kita lihat dalam kes yang viral sekarang ini, saya rasa ada dua cara lah, kaedah cara gaya pendidikan untuk anak-anak lah yang boleh digunakan oleh parents ataupun boleh digunakan oleh ibu bapa. Iaitu cara gaya authoritarian, iaitu mengenakan hukuman kepada kanak-kanak yang melakukan kesalahan. Yang kedua adalah melalui cara otoritatif. Iaitu otoritatif iaitu dengan cara berbincang, berbincang bagaimana untuk mengatasi masalah bersama. Dan kalau kita lihat daripada perspektif umur, sebagaimana saya dapat bayangkan, kanak-kanak ini berada di peringkat awal remaja. Mereka berada di peringkat awal remaja yang dalam proses mencari identiti diri. Oleh itu, apa sahaja yang dilalui oleh mereka, maksudnya pendedahan kepada masalah media sosial dan sebagainya, akan menjadi pembentukan kepada identiti diri mereka. Kalau kita lihat kesan buruk adalah akan wujud tingkah laku yang tidak memoral, tingkah laku yang agresif. Kerana pada waktu ini mereka tengah dalam proses mencari idola hidup mereka. Mereka nak jadi siapa, macam siapa lepas ni. So kalau katakan kita membiarkan anak-anak ini terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral dalam media sosial, kita dah boleh agak ke mana arah minat dia selepas itu. So adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk sama-sama berganding bahu dengan anak membawa perubahan dari segi bagaimana pembentukan kasih sayang. Kita bagi kasih sayang kepada anak ni. Mungkin anak ni kurang kasih sayang disebabkan oleh hubungan yang tidak rapat. Kita kena memantau persekitaran anak kita lah. Siapa dia berkawan, siapa yang paling dia rapat. Saya rasa kalau kita jaga the whole sistem ni, psychosocial system ni, kita dapat mengawal tingkah laku anak ni untuk terlibat dalam media sosial. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan, suspek dan rakannya telah pun ditahan reman selama 3 hari untuk membantu siasatan. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 12/1 Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Menukarkan warna bot dan nombor pendaftaran mirip bot nelayan tempatan. Itulah antara taktik yang digunakan nelayan asing ketika cuba untuk menceroboh perairan dan merompak hasil laut negara. Pemantauan dan tindakan berterusan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM menerusi Op Kuda Laut berjaya menghidu kegiatan mereka. Wartawan Halim Din dengan laporannya. Dilancarkan pada 26 Jun tahun lalu, Op Kuda Laut bertujuan memerangi dan membanteras pencerobohan nelayan asing di perairan negara, terutamanya nelayan Vietnam. Dalam tempoh 6 bulan sejak dilancarkan, operasi ini berjaya merampas sebanyak 93 bot dan menahan 981 kru. Pencerobohan bot nelayan asing ini juga akan memberikan kesan negatif kepada ekosistem perairan negara kerana mereka menggunakan kaedah menangkap ikan secara tunda ganding yang kita khawatiri bukan sahaja boleh menjejaskan pendapatan nelayan tempatan kita, malah ianya boleh memusnahkan terumbu karang yang sedia ada di dasar perairan.
Dipercayai ekoran hidupan laut di perairan mereka yang semakin pupus akibat kerakusan mereka sendiri mendorong nelayan asing ini bertindak melepasi sempadan untuk mengaut hasil laut yang lebih berkualiti. Bot nelayan asing ini, terutama dari Vietnam, kita percaya mereka ini berada di laut di antara tempoh 2 hingga 4 bulan. Dan ini melibatkan segala transaksi pemindahan hasil ikan terutamanya dilakukan di tengah laut, di mana terdapat kapal induk ataupun mothership yang datang mengambil hasil laut dari mereka untuk dihantar terus ke pasaran negara luar. Justru Maritim Malaysia dan agensi-agensi penguatkuasaan berkaitan sentiasa bersiap siaga dan terus melakukan pemantauan berkala sama ada melalui udara atau di perairan. 25 Mei, rondaan udara pesawat AW139 Maritim Malaysia bersama Jabatan Perikanan Negeri Terengganu yang memantau keadaan semasa Zon Eksklusif Ekonomi Malaysia telah mengesan bot-bot nelayan asing. Aset Laut Maritim Malaysia KM Nusa segera diatur gerak ke lokasi pada jarak antara 78 dan 80 batu nautika barat laut Kuala Terengganu. Hasilnya, 2 bot ditahan. Bot pertama dikendalikan 14 kru termasuk tekong, manakala bot kedua dikendalikan 10 kru juga termasuk tekong. Pemeriksaan menemukan hasil tangkapan laut, bekalan diesel dan peralatan menangkap ikan dianggarkan bernilai hampir 3 juta ringgit. Kerakusan nelayan asing menceroboh dan mencuri hasil laut negara yang meliputi 614,000 kilometer persegi, termasuk sebahagian besarnya di Laut Cina Selatan, bagaikan tanpa batasan. Buktinya, pada tarikh yang sama, Zon Maritim Kudat Sabah menahan 2 bot nelayan asing Vietnam yang menceroboh perairan wilayah berkenaan. Kedua-dua bot bersama 15 kru termasuk tekong berusia lingkungan 30 hingga 42 tahun berjaya ditahan ketika sedang menangkap ikan pada kedudukan kira-kira 4.6 dan 6.3 batu nautika dari Pulau Straggler, Kudat. Pemeriksaan menemukan peralatan serta hasil tangkapan ikan pelbagai jenis. Anggaran rampasan keseluruhan bernilai 2 juta ringgit termasuk bot dan bekalan diesel. Kesemua yang ditahan beserta bot dibawa ke Jeti Maritim Kudat untuk siasatan lanjut. Sementara itu di Kelantan, APMM Negeri berhadapan kesukaran membawa balik bot nelayan asing yang ditahan berikutan ombak tinggi mencecah 4.5 meter. Sebelumnya, kedua-dua bot dikesan sedang merompak hasil laut di perairan Kelantan pada jarak kira-kira 65 batu nautika dari Muara Tok Bali sekitar jam 6 petang 22 Mei lalu. 12 kru termasuk tekong dipercayai warga Vietnam berusia lingkungan 22 hingga 53 tahun ditahan. Pihak berkuasa turut merampas kedua-dua bot bersama 1.3 tan hasil laut yang ditangkap serta peralatan dianggarkan bernilai 1.2 juta ringgit. Beberapa taktik dilakukan nelayan asing bagi mengaburi pihak berkuasa. Antaranya ialah menukarkan warna bot nelayan serta menggunakan nombor pendaftaran mirip bot nelayan tempatan. Mereka juga turut mengibarkan bendera Malaysia bagi menunjukkan kononnya mereka merupakan nelayan negara ini. Berdasarkan trend analisis semasa, bot nelayan asing ini juga dipercayai akan memasuki perairan negara sehingga melebihi 50 batu nautika ke dalam perairan negara untuk melakukan aktiviti menangkap ikan secara haram, terutamanya di sekitar perairan pelantar minyak, berdasarkan aduan yang telah kita terima daripada syarikat cari gali. Op Kuda Laut adalah kesinambungan daripada Op Naga yang telah merekodkan kejayaan cemerlang sejak tahun 2019. Operasi berkonsepkan cegah rintang, mengawas, mengesan dan tindakan. Halimdin 999.
3 beradik dan 1 individu lain lemas ketika mandi di kawasan Kuala Sungai yang dipercayai kerap merangkut nyawa. Saksikan laporan kejadian berkenaan di Putatan Sabah dalam segmen Tragedi 999 minggu ini. Dalam kejadian kira-kira jam 5 petang, 8 individu berusia 8 hingga 17 tahun ke pantai Gorongan Putatan Sabah untuk bermandi manda. Ketika hendak pulang, mereka dikatakan cuba berenang di tepi pantai namun dipercayai dihanyutkan ombak deras. Bagaimanapun, 4 daripada mangsa berjaya menyelamatkan diri manakala 4 lagi hilang. Bertindak menerusi laporan yang diterima, anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah dan Balai Polis Putatan bergegas ke lokasi bagi melakukan kerja-kerja mencari dan menyelamat. Menurut Ketua Polis Daerah Penampang, DSP Muhammad Haris Ibrahim, mayat mangsa pertama, Nurain Ami, 13 tahun, ditemui jam 8.20 malam, manakala mangsa kedua, Rafidah Amit, 14 tahun, ditemui kira 40 minit kemudian. Dua lagi mangsa, Dalang dan Korais Amin, ditemui jam 9.30 malam tidak jauh dari lokasi kejadian. Ekoran kejadian itu, orang ramai turut berkumpul di lokasi dan pihak polis mengingatkan agar terus mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan. Memandangkan keadaan kita pada malam ini, mendapati ramai penduduk sekitar yang berada di lokasi yang kita percayai merupakan keluarga kepada mangsa. Jadi kita memberi bahan kepada mereka. Kes diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Kesemua mayat dihantar ke Hospital Queen Elizabeth I untuk bedah siasat. Ibu kepada 8 orang anak ini tidak menyangka kebenaran yang diberi kepada 3 anak kesayangannya untuk bermandi manda berakhir dengan tragedi. Yang anak aku bungsu tu, dia bilang, "Mak, kakak aku lemas." Itulah aku lari terus kan. Dia orang 8 adik, para adik kan, mandi-mandi di tepi pantai itu. Perlu minta tolong sama orang awam. Jadi tempat itu aku tidak putus asa cari-cari sampai orang itu pegang aku. Dia orang tidak suruh aku pergi laut. 3 kali lah aku pingsan masa tu. Setelah kejadian tu macam aku trauma. Tiada macam 3 hari aku tiada makan. Setelah aku izinkan dia orang mandi sungai. Setelah kejadian begitu. Sampai aku menyesal juga kenapa aku suruh mandi anak aku begitu. Mak aku apa boleh buat. Manakala anak lelakinya turut terkilan gara-gara tidak dapat menyelamatkan kakaknya dalam kejadian itu. Kejadian itu hari yang mendelat betul. Kami 8 orang. 8 orang tu tiba-tiba tu jadi begitulah. Terus kakakku tu tiba-tiba lemas. Dia orang 4 orang sama satu peraku. Datang kapal kami akan selamat 4 orang. Adik ibu ni hampir lagi tu bawa. Terus nampak kakak aku sama adik-adik aku tadi sudah dorong situ. Kita dorong tak lemas sudah. Sudah cakap. Sudah. Susulan tragedi lemas di pantai ini, penguatkuasa Majlis Daerah Putatan dan penduduk kampung meletakkan papan tanda amaran sebagai peringatan kepada orang ramai supaya tidak bermandi manda di sini. Saya berharap dan orang kampung berharap supaya kejadian ini tidak akan berulang. Dari itu kami mintalah pihak-pihak yang berkewajipan untuk membuat pemantauan supaya kawasan ini tidak lagi dibenarkan untuk aktiviti. Mana-mana yang ada rumah di pesisiran pantai ini, mohon sangat supaya anak-anak mereka dinasihati jangan mandi di tepi pantai ataupun tepi sungai.
Susulan itu, bagi meningkatkan kualiti pematuhan sepanjang PKP, rondaan pemantauan dan keselamatan diperketatkan. Pihak polis turut menasihatkan penduduk kampung agar lebih berwaspada dan sentiasa ambil tahu keberadaan anak-anak pada setiap masa. Penganjur Majlis Perkahwinan dan Jurugambar di kompaun gara-gara melanggar SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kejadian di Butterworth, Pulau Pinang itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Penganjur dan seorang jurugambar Majlis Perkahwinan di kompaun RM2,000 setiap seorang kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan dengan mengadakan majlis perkahwinan. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, ACP Nurzaini Muhammad Nur, kejadian pada jam 1 petang 11 Jun lalu mendapati terdapat 19 orang ahli keluarga dan tetamu dalam sebuah rumah tanpa menjaga SOP Perintah Kawalan Pergerakan. Majlis perkahwinan antara perkara yang tidak dibenarkan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Polis mengambil tindakan terhadap kilang memproses ayam selepas sebuah lori yang dipercayai milik kilang tersebut membawa sekumpulan pekerja warga asing dengan memakai gelang kuarantin di sekitar Sungai Petani. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda, ACP Azli Abu Shah, tindakan diambil mengikut 3 kesalahan berbeza. Ekoran kesalahan tersebut mampu menyebarkan wabak COVID-19. Ketika ditahan, lori itu sedang membawa seramai 48 orang kes positif COVID-19 dan dipercayai digunakan untuk membawa 135 pekerja kilang yang lain. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati mereka merupakan pekerja kilang memproses ayam di Sungai Lalang, Kedah. 35 individu termasuk 14 wanita berusia di antara 20 dan 30 tahun ditahan di sebuah parti persendirian yang dianjurkan di sebuah kediaman mewah. Perkhidmatan seks bersama pelayan GRO turut ditawarkan ketika aktiviti itu berlangsung. Menurut Timbalan Jabatan Siasatan Jenayah Risikan dan Operasi Kuala Lumpur, ACP Nasri Mansur, penganjuran kegiatan itu dikesan pada jam 11 malam. Pemeriksaan polis terhadap bilik yang disewa pada kadar RM1,000 semalam turut menemukan 20 botol minuman jus disyaki mengandungi dadah. Kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Hiburan Wilayah Persekutuan, Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Seksyen 6-1 Akta Pertaruhan. Seorang pemandu van jenazah dan rakannya mengaku tidak bersalah atas tuduhan merogol seorang remaja perempuan berusia 19 tahun di sebuah hotel di Kuala Dungun, Terengganu. Seorang daripada tertuduh turut dikenakan satu lagi pertuduhan mengikut Seksyen 377C Kanun Keseksaan kerana melakukan seks luar tabi'i. Kedua-dua mereka dibenarkan ikat jamin sebanyak RM12,000 dengan seorang penjamin. Mereka dituduh mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan. Jika disabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebatan. 4 jam setelah mencuri sebuah motosikal, 3 lelaki gagal meleraikannya apabila 2 daripada mereka ditahan pihak polis. Hasil siasatan mendapati suspek menjadikan stor penyimpanan motosikal sebagai sasaran. Siasatan lanjut mendapati kedua-dua suspek mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Ketika ditahan, suspek turut gagal ujian saringan air kencing dan dipercayai positif dadah jenis benzo. Manakala suspek ketiga yang dikenali sebagai Lan Kampung Kuau masih diburu. Seorang wanita mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Pilah atas tuduhan memukul adik iparnya yang berumur 10 tahun dengan rotan sehingga cedera di seluruh anggota badan. Tertuduh membuat pengakuan tersebut di hadapan Hakim Norma Ismail. Kejadian dipercayai berlaku di kediaman keluarga tersebut pada 4 Jun lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak lebih RM50,000 dan penjara tidak lebih 2 tahun. Sebutan semula kes ditetapkan pada 14 Julai depan.
Seorang warga asing dituduh melakukan amang seksual terhadap kanak-kanak lelaki dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Butterworth. Tiada pengakuan direkodkan oleh tertuduh yang berusia 20 tahun selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nuraini Yusof. Mengikut pertuduhan, dia disyaki melakukan amang seksual terhadap mangsa di ruang tamu sebuah pangsapuri di Perai Jaya 27 Mei lalu. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun dan sebatan. Tiada ikat jamin dibenarkan dan sebutan semula kes ditetapkan pada 19 Julai. Polis menahan 3 individu termasuk sepasang suami isteri dalam serbuan berasingan di 3 lokasi berbeza termasuk Kajang, Ceras dan Ibu Negara. Polis berjaya merampas pelbagai jenis dadah dianggarkan bernilai 9.3 juta ringgit. Suspek dipercayai menggunakan rumah yang disewa untuk dijadikan stor penyimpanan dadah sebelum diedarkan. Polis turut menyita 3 kenderaan mewah dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Kanun Keseksaan. Saudara, jangan lupa bersama kami di minggu hadapan untuk paparan berita jenayah terkini dan tindakan penguatkuasa. Sebarang maklumat, aduan dan video berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan menerusi email atau laman Facebook dan Instagram rasmi kami seperti yang tertera. Saya, Sofia Nur Solehatun, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.